Hai, Assalamualaikum semua. Saya Amir Zudim Sabri, pelajar latihan praktikal di Unit Kejaya dan Kaunseling UiTM Sawangan Johor, Kampus Gemat. Untuk UKK Sharing pada kali ini, saya akan berkongsi 5 tips atau langkah untuk kesihatan mental yang baik. Sharing ini sesuai untuk semua peringkat umur maupun anda adalah seorang pelajar universiti, pelajar sekolah, pekerja di pelbagai perkhidmatan atau seorang tenaga pengajar. Seperti yang semua tahu, bahagian penting untuk menjaga kesihatan adalah menjaga kesihatan mental kita diri sendiri. Itu paling penting. Ada banyak perkara yang boleh kita lakukan untuk memastikan kita menjaga kesihatan mental. Yang pertama ialah mendapatkan waktu tidur yang cukup. Sebagai seorang pelajar, tidur lewat bagi saya benda tu biasa, seperti buat assignment, study untuk exam atau main game. Tetapi kita tak boleh biasakan. Tak baik untuk kesihatan kita. Tenaga yang ada ni kita nak guna untuk esok-esok hari. Waktu tidur yang cukup sangat penting untuk kesihatan mental kita. Dia membantu untuk atur bahan kimia di otak kita yang menghantar maklumat. Macam semua tahu, bahan kimia ini penting untuk mengurus mood dan emosi kita. So, apa jadi kalau kita tidur tak cukup? Jawapan dia, kita dapat mulai merasa tertekan atau cemas. Yang kedua ialah apa? Makanan. So, kalau cakap pasal makanan, mesti dalam otak kita ialah McD, KFC, pizza dan banyak lagi. Sebenarnya, makanan yang baik tidak hanya penting untuk tubuh kita, tetapi juga penting untuk minda kita. Kekurangan mineral tertentu seperti kurang zat besi dan vitamin B12 dapat memberi kita mood yang rendah. Start from now, kita cuba makan makanan yang seimbang. Sekiranya kita mendapati yang kita adalah seorang yang selalu tertekan atau cemas, kita kena hadkan atau kurangkan kafein, sebab ini boleh membuat diri kita merasa gelisah dan cemas. Yang ketiga ialah elakkan merokok, alkohol dan jauhi dadah. Okey, kebanyakan remaja zaman sekarang, kebanyakan, tidak semua remaja adalah perokok. Seperti kita tahu, zaman sekarang ni banyak alat atau kaedah untuk merokok. Minum atau merokok bukanlah perkara yang selalu kita kaitkan dengan withdrawal symptom, tetapi ia boleh menyebabkan beberapa perkara yang mempengaruhi kesihatan mental seseorang. Apabila seseorang itu minum sedikit, dia akan merasa lebih stres atau cemas pada esok harinya dan sukar untuk menumpukan perhatian. Manakala minum berlebihan untuk jangka masa yang panjang boleh menyebabkan seseorang itu kekurangan tiamin. Tiamin itu berfungsi untuk otak kita dan kekurangannya boleh menyebabkan masalah ingatan yang teruk, masalah koordinasi, kekeliruan dan masalah mata. Sekiranya ada di kalangan anda adalah perokok, badan otak perokok akan berhenti sehingga membuat dirinya mudah marah dan cemas. Yang keempat ialah mendapatkan cahaya matahari yang banyak. Okey, yang ini sesuai untuk semua peringkat umur. Sekarang kan musim pergi riadah atau pergi sungai. Kita perlulah dapatkan cahaya matahari yang banyak. Sekarang kan cuti semester, daripada duduk rumah main game sahaja, sebaiknya kita keluar rumah riadah 30 minit. Tetapi jaga SOP musim pandemik ni. Cahaya matahari adalah sumber vitamin D, iaitu penting untuk tubuh badan dan otak kita. Dia membantu otak kita untuk mengeluarkan bahan kimia yang menaikkan lagi mood kita. Contoh bahan kimia ialah endorfin dan serotonin. Cuba keluar rumah dan duduk di bawah sinar matahari, tetapi pastikan anda menjaga kulit dan mata dengan selamat. Macam saya cakap tadi, 30 minit, minimum 30 minit dan maksimum ialah 2 jam. Maklumat tambahan daripada luar negara, selama musim sejuk yang berpanjangan, beberapa orang boleh menjadi murung kerana tidak dapat cahaya matahari yang cukup. Pelik kan? Tapi ada saja. Ini dikenali sebagai gangguan efektif musim, iaitu SAD. Sebilangan orang mendapati penggunaan lampu terapi cahaya khas dapat membantu mengurangkan gejala. Yang kelima dan terakhir ialah aktiviti dan senaman. Macam yang semua orang tahu, aktiviti dan senaman sangat penting untuk menjaga kesihatan mental yang baik. Menjadi aktif bukan sahaja memberi rasa puas hati, tetapi juga meningkatkan bahan kimia di otak yang dapat membantu kita dalam suasana hati yang baik. Bersenam juga dapat membantu menghilangkan mood rendah, kegelisahan, tekanan dan rasa letih dan malas. Letih bersenam dengan letih stres lainnya, ini juga dikaitkan dengan menjalani kehidupan yang lebih lama. Sebenarnya, kita tak perlu pun berlari maraton atau bermain bola sepak selama 90 minit. Malah, berjalan kaki, pusing satu taman atau melakukan aktiviti biasa yang lain pun boleh dilakukan, seperti skipping rope. Dan itu sahaja sharing saya pada kali ini. Terima kasih kerana mendengar. Jangan lupa follow Instagram Unit Kejaya Kaunseling UiTM Sawangan Johor, Kampus Gemat, YouTube channel dan Facebook. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga mental. Kerana mental untuk kegunaan jangka masa panjang. Terima kasih.